Pekerjaan sebagai tukang mandi jenazah bukanlah sesuatu yang diingini oleh semua orang, tetapi bagi Hamdan, ia adalah tanggungjawab yang diterimanya dan perlu lakukannya dengan ikhlas. Setiap jenazah yang dimandikannya, Hamdan memulakan dengan niat yang baik, berdoa agar roh mereka tenang kembali kepada Pencipta. Namun, apa yang dilaluinya berubah selepas memandikan mayat seorang lelaki misteri yang mati dalam keadaan mengerikan. Lelaki itu tiba di bilik mayat pada suatu petang yang suram. Wajahnya kelihatan tenang, tetapi tubuhnya dipenuhi lebam dan luka yang dalam, seolah-olah dia telah disiksa. Orang kampung tidak banyak tahu mengenai lelaki ini, hanya ada bisikan-bisikan bahawa dia mati dengan penuh dendam. Walaupun hatinya berdebar, Hamdan tetap menjalankan tugas seperti biasa, memastikan segala-galanya dilakukan mengikut tata cara agama. Namun, ketika Hamdan menyentuh jenazah itu untuk memulakan proses memandikan, dia merasakan sentuhan dingin yang menusuk. Setiap kali jari jemarinya menyentuh kulit jenazah itu, ada getaran halus, seolah-olah tubuh lelaki itu masih hidup dan menolak kehadirannya. Jantung Hamdan berdetak semakin laju, tetapi dia cuba mengabaikannya. Setelah selesai, Hamdan pulang ke rumah, berusaha untuk melupakan pengalaman aneh itu. Malam pertama setelah memandikan mayat itu, Hamdan mula mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpinya, lelaki yang dimandikannya muncul, berdiri di hujung katilnya. Matanya yang hitam berkilau dengan kebencian. "Kau belum selesai. Aku masih di sini," bisiknya. Suaranya seolah-olah datang dari dalam tanah. Hamdan terjaga dengan nafas terputus-putus, peluh sejuk membasahi seluruh tubuhnya. Namun, dia cuba menganggap itu hanya mimpi, mungkin akibat penat bekerja, tapi itu bukan sekadar mimpi. Sejak itu bermulalah gangguan seram kepada Hamdan. Pada suatu petang, selepas pulang daripada memandikan jenazah, Hamdan terdengar bunyi tapak kaki berat menghampiri biliknya. Langkah demi langkah, semakin dekat sehingga ia berhenti betul-betul di luar pintu biliknya. Pintu berderit sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang cuba membukanya. Tubuh Hamdan kaku di atas katil, dia hanya mampu mendengar dengan debaran yang semakin kuat. Pada malam harinya, ketika Hamdan cuba memejamkan mata, dia mendengar bunyi sesuatu merayap di lantai. Perlahan tetapi jelas, bunyi cakaran halus di bawah katilnya mula kedengaran. Hamdan cuba untuk tidak mempedulikannya, tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sangat sejuk menyentuh kakinya. Sejuk, seperti ais yang mencengkam tulang. Dia terdiam, kaku. Kakinya terasa berat, dan ketika dia perlahan-lahan mengangkat selimut, apa yang dilihatnya membuatkan darahnya beku. Sebuah tangan pucat dengan kuku panjang dan tajam sedang mencengkam pergelangan kakinya dari bawah katil. Hamdan hampir menjerit tetapi tekaknya terasa kering. Tangan itu menarik kakinya dengan perlahan, menghulurkan lebih banyak tangan yang seakan-akan keluar dari kegelapan bawah katil. Hamdan cuba menarik kakinya, tapi cengkaman itu sangat kuat. Dia berusaha untuk melawan, namun perasaan seram mula mengambil alih. Ketika itu, wajah lelaki dalam mimpinya muncul di fikiran dan Hamdan tahu bahawa roh itu masih tidak tenang. Tangan yang sejuk itu mula menarik kakinya semakin kuat, dan pada ketika itulah dia terdengar bisikan yang sama, "Kau belum selesai." Hamdan panik, dia meronta-ronta dan akhirnya berjaya menarik kakinya dari cengkaman itu. Dia bangun dari katil dan berdiri di tengah bilik, peluh membasahi tubuhnya. Matanya meliar ke seluruh bilik, tetapi tiada apa-apa di sana kecuali perasaan dingin yang masih mencengkam udara. Dia menunduk ke bawah katil, tetapi hanya kegelapan yang kelihatan. Malam itu, Hamdan tidak dapat tidur. Jiwanya dirundung ketakutan yang mendalam. Setiap kali dia cuba memejamkan mata, dia terasa seolah-olah ada sesuatu yang memerhatikannya dari bawah katil. Gangguan tidak berhenti di situ. Malam-malam berikutnya, bunyi cakaran, bisikan, dan sentuhan sejuk terus menghantuinya. Hamdan mula melihat bayangan lelaki itu berdiri di sudut-sudut bilik, matanya yang merah menyala penuh dendam. Dia tahu lelaki itu menuntut sesuatu daripadanya,
Tetapi Hamdan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada satu malam yang dingin, Hamdan berbaring di atas katilnya, masih berjaga walaupun sudah lewat malam. Bunyi pintu bilik mandi di rumahnya tiba-tiba terbuka perlahan. Suara itu menggema dalam keheningan malam, dan Hamdan tahu dia tidak bersendirian. Perlahan-lahan, pintu bilik tidur pula berderit terbuka sedikit. Hamdan tidak berani bergerak, hanya memerhatikan dengan nafas tertahan. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sebalik pintu. Bayangan itu semakin lama semakin jelas, dan akhirnya, Hamdan melihat lelaki yang dimandikannya berdiri di sana dengan wajah penuh dendam. Matanya hitam pekat, wajahnya tidak lagi tenang tetapi mengerikan. Lelaki itu mula merangkak masuk ke dalam bilik, kuku-kukunya menggaru lantai dengan bunyi yang menakutkan. Setiap pergerakan perlahan tetapi penuh niat. Hatinya berdebar semakin laju. Lelaki itu merangkak semakin hampir, tangannya terjulur ke arah kaki Hamdan. Tangannya yang sejuk seperti ais menyentuh kakinya sekali lagi. "Kau belum selesai," bisiknya dengan suara parau. Hamdan cuba menjerit, tetapi suaranya tersekat di kerongkong. Dia hanya mampu berundur, merapatkan dirinya ke dinding. Tubuhnya menggigil ketakutan. Pada saat itu, Hamdan tahu dia tidak akan selamat selagi lelaki itu tidak mendapat apa yang dimahukan. Akhirnya, setelah berulang kali diganggu, Hamdan meminta bantuan seorang ustaz yang berpengalaman dalam hal-hal gaib. Ustaz itu memberitahu bahawa roh lelaki itu masih terperangkap kerana ada perkara yang belum diselesaikan di dunia. Dengan bantuan doa dan zikir yang kuat, gangguan itu perlahan-lahan reda. Namun, Hamdan tidak akan pernah melupakan malam-malam penuh ketakutan itu. Setiap kali dia tidur, dia masih merasa tangan dingin itu mencengkam kakinya, dan suara bisikan lelaki itu bergema dalam mimpinya. Walaupun gangguan telah hilang, rasa takut itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Sentuhan dingin dari alam kematian itu kekal sebagai mimpi buruk yang takkan reda.